Assalamualaikum murid-murid semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, alhamdulillah kita dapat menyambung kelas bahasa Melayu kita pada hari ini ya. Okey, jadi hari ini kita akan sambung tajuk baru ya. Mana kita akan belajar perkara yang menarik. Tengok cuaca pun menarik. Tapi mana datang pula asap ni? Apa yang berlaku? Inilah jerebu. Kamu pernah dengar perkataan jerebu? Pernah cikgu. Apa tu jerebu? Jerebu ni kan tak baik untuk kesihatan ya, adalah pencemaran udara. Jadi cikgu nak terangkan kepada kamu semua ya, faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang menyebabkan jerebu. Faktor pertama, tengok ni. Cikgu ada gambar apa ni? Gambar apa ni murid-murid? Api cikgu. Api. Api. Okey, kalau ada api, akan keluar apa? Asap. Asap. Tengok. Kalau api kita buat pembakaran, dia akan mengeluarkan asap. Asap. Jadi, kalau api sikit-sikit tak ada masalah murid-murid. Masalahnya jika kita membuat pembakaran terbuka. Apa tu pembakaran terbuka? Kita bakar sampah, kita buat bakar rumput ke apa yang terbuka. Maksudnya secara besar-besaran. Tak boleh ya, tak baik. Kalau kita ada sampah, sebaiknya kita tanam. Kalau boleh kita tanam. So, kita tak menghasilkan jerebu. Yang kedua ialah asap-asap tadi datang daripada kereta atau kenderaan. Terutamanya kenderaan di jalan raya. Kamu tengok, banyak kereta akan menghasilkan banyak asap. Ya? Pelepasan asap kenderaan juga akan menghasilkan jerebu. Jerebu. Asap kenderaan. Tengok asap kenderaan akan menghasilkan jerebu. Asap kenderaan ni ada karbon monoksida ya, tak baik untuk kesihatan kita. Okey. Faktor yang ketiga, penyebab besar yang ketiga yang boleh menyebabkan jerebu ialah gambar apa ni murid-murid? Kilang. Kilang cikgu. Kilang ya, gambar kilang. Gambar kilang. Kilang juga menyebabkan faktor jerebu ya, apabila mereka melepaskan ya, pelepasan asap daripada kilang. Asap kilang. Ya. Asap kilang ni berbahaya. Mungkin ada pelepasan sisa toksik-sisa kimia daripada asap kilang ya. Okey, dan faktor keempat, faktor yang terbesar yang selalu menyebabkan masalah jerebu negara kita ialah apabila berlakunya kebakaran. Kebakaran apa ni murid-murid? Kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kalau sikit api pun dah mengeluarkan asap, kalau hutan yang terbakar lagilah banyak asap ya. Dan asap-asap ni ya, kumpul di udara kita dan menyebabkan kita apa? Betul tadi apa jadi? Batuk ya. Sesak nafas, tak boleh bernafas. Merah mata. Jadi bahaya sebenarnya jerebu ni. Ya, bahaya. Jadi kita kena belajar cara untuk mengelakkan berlakunya jerebu dan apa yang kita boleh buat ketika berhadapan dengan masalah jerebu. Inilah tajuk yang akan kita belajar hari ini, iaitu tindakan semasa jerebu. Cikgu minta kamu semua buka buku teks bahasa Melayu tahun 5. Muka surat 36. Okey, baik. Mari kita baca bersama-sama perenggan yang pertama. Keluarga Farisah mengamalkan langkah-langkah menghadapi jerebu berpandukan maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
Ya, inilah dia tindakan semasa jerebu yang pertama. Ya. Apa yang cikgu tunjuk pada kamu semua ni? Aisyah. Air kosong. Ya, betul. Jadi baca yang pertama. Apa dia yang pertama, Aisyah? Gerak minum air kosong sewaktu jerebu. Ya, betul tu. Cikgu, kenapa kita perlu gerak minum air kosong sewaktu jerebu? Bagus soalan tu, Aisyah. Kita perlu kerap minum air kosong sewaktu jerebu agar kita dapat mengeluarkan toksin-toksin di dalam badan. Ini akan meningkatkan sistem imun dalam badan kita, ya. Okey, seterusnya, baiklah, yang kedua. Kelas, apa yang cikgu bawa ni? Mas. Okey, baik kelas. Ini kita panggil dalam bahasa Melayu pelitup muka. Apa dia? Ulang balik. Pelitup muka. Bagus, pelitup muka. Penting kita guna pelitup muka ketika jerebu. Tahu tak kenapa? Apa sebabnya? Saya nak jawab, cikgu. Okey, boleh Muhammad Faiz? Kita perlu pakai pelitup muka supaya partikel-partikel jerebu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Bagus, betul tu Muhammad Faiz. Seterusnya yang ketiga. Sila baca apa yang ketiga, Auni Farzana. Elakkan pembakaran dan pencemaran udara. Okey, betul. Bagus. Elakkan pembakaran dan pencemaran udara. Kenapa kita perlu elakkan pembakaran dan pencemaran udara? Kerana dia adalah cara terbaik untuk mengurangkan jerebu. Kerana apabila kita mengurangkan pembakaran, toksin di dalam udara akan berkurangan. Okey, seterusnya yang keempat. Apa dia yang keempat, Muhammad Faiz? Kurangkan aktiviti luar. Ya, kurangkan aktiviti luar. Kita kena kurangkan aktiviti luar kerana apabila kita melakukan aktiviti luar, kadar pernafasan kita akan meningkat. Maka partikel-partikel jerebu berpotensi memasuki paru-paru kita. Okey, baiklah. Baik kelas, apa yang terakhir, yang nombor 5? Baca sama-sama. Membasuh muka. Betul, basuh muka. Dalam Islam, bila kita membasuh muka kelas? Ketika mengambil wuduk. Betul, Auni. Ketika mengambil air wuduk. Nampak tak? Dalam Islam pun dah diajar bagaimana untuk menjaga kebersihan. Membasuh muka ini adalah untuk menjaga kebersihan kawasan muka. Jadi, bila kita kerap membasuh muka, permukaan kulit kita akan dapat dielakkan dari dijangkiti alahan. Contohnya gatal-gatal dan gatal mata, mata merah ataupun selsema. Jadi inilah dia 5 langkah tindakan semasa jerebu. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dengan pembelajaran tata bahasa. Kalau kalian perhatikan, di dalam buku teks kalian terdapat beberapa patah perkataan. Okey, antara perkataan-perkataan yang terdapat di dalam buku teks itu ialah putih, nipis, hitam, tebal, panas, nyaman, pandai, segar, sihat dan cergas. Siapa boleh beritahu cikgu perkataan-perkataan ini kita panggil sebagai kata apa? Okey, siapa nak jawab boleh angkat tangan. Aimi. Okey, silakan jawab Aimi. Apa yang kita panggil dengan perkataan-perkataan ini? Ya, bagus Aimi. Okey, perkataan ini kita panggil sebagai kata adjektif atau kata sifat. Baiklah, murid-murid, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran tata bahasa ini tentang kata adjektif atau kata sifat,
cikgu akan buat sedikit aktiviti bersama-sama dengan kalian. Okey, setiap orang cari seorang kawan sebagai pasangannya, okey, dan berbincang, okey, dengan kawan tentang kata adjektif. Okey, setiap kumpulan cikgu akan bekalkan dengan sehelai kertas. Okey, sehelai kertas. Jadi murid-murid berbincang dan tulis seberapa banyak kata adjektif yang kalian tahu. Okey, masa yang diberikan ialah 5 minit. Sudah bersedia semua? Baiklah. Kalian boleh mula berbincang dan tulis sekarang. Baiklah murid-murid, masa sudah tamat. Sila berhenti menulis. Cikgu akan kutip kertas-kertas yang kamu tulis tadi. Okey. Ada 3 kumpulan yang telah berjaya menulis perkataan kata adjektif lebih daripada 10 kata adjektif. Okey, kumpulan yang pertama, kumpulan Zaida dan Fuziana. Mereka berjaya menulis 15 kata adjektif. Okey, yang pertama, bulat, bujur, jauh, dekat, baru, lama, tajam, tumpul, rajin, bijak, bahagia, kecewa, sihat, kaya, miskin. Okey, bagus kumpulan Zaida dan Fuziana. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, mereka berjaya menulis 10 kata adjektif, iaitu Herlina dan Kartini. Okey, antara perkataannya ialah panjang, pendek, gemuk, kurus, tinggi, rendah, duduk, berdiri, gelap, terang. Okey, yang terakhir, kumpulan Aini dan Azliza. Mereka berjaya menulis 12 kata adjektif, iaitu cepat, lincah, deras, baik, cerdik, berani, lemah, kukuh, kemas, merah, ungu, kuning. Okey, tahniah. Cikgu ucapkan kepada semua kumpulan yang berjaya menulis lebih daripada 10 kata adjektif. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kata adjektif atau kata sifat. Baiklah murid-murid, jika tadi murid-murid telah menyenaraikan kata adjektif yang murid-murid ketahui dan telah pelajari sebelum-sebelum ini. Okey, sekarang cikgu akan berkongsi tentang apakah kata adjektif. Sebelum kita mulakan perkongsian cikgu nak murid-murid letakkan pensel di atas meja dan beri tumpuan kepada penerangan dan perkongsian yang ingin cikgu sampaikan. Okey, mari kita lihat apakah dia kata adjektif. Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Okey, dekat sini cikgu ada contoh yang ingin tunjukkan kepada murid-murid, iaitu bunga. Okey, cuba murid perhatikan apakah ciri-ciri yang ada pada bunga di tangan cikgu. Ya, Putri, apa dia? Ya, satu bunga berwarna putih dan satu bunga berwarna merah. Ya, Humairah.
satu bunga saiznya lebih besar dan satu lagi saiznya lebih kecil. Okey, so kedua-dua ciri yang kawan-kawan anda ceritakan ini, terangkan ini, nyatakan ini adalah ciri-ciri kepada kedua-dua bunga. Betul lah tu. Okey. Dan cikgu nak tanya, kenapa bunga ni disukai oleh pelajar perempuan atau orang perempuan? Kenapa? Kenapa Ahmad? Kerana bau bunga adalah harum. Okey. Jadi ciri kepada bunga yang di tangan cikgu yang pertama adalah satu berwarna putih dan satu berwarna merah. Ciri yang kedua, bunga putih saiznya lebih besar dan bunga merah saiznya lebih kecil. Dan bunga, kedua-dua bunga ini baunya harum. Okey, so kita dah terangkan ciri atau sifat bunga ni. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua yang cikgu sediakan. Okey. Di tangan cikgu ada betul, ada coklat. Okey. Ada coklat. Apakah ciri yang ada pada coklat ni? Apa dia Ahmad? Okey, satu besar, satu lagi kecil. Okey Ahmad, kalau diberi pilihan yang mana Ahmad ingin? Coklat mana yang Ahmad inginkan? Apa? Yang saiz besar. Maksudnya Ahmad ni suka makan coklat. Okey, apa ciri lain selain saiz dekat sini? Apa dia? Ya, manis. Rasa coklat adalah manis. Oleh sebab tu, kanak-kanak suka sangat makan coklat kan. Cikgu yakin kanak-kanak murid-murid dalam kelas ni pun suka dengan coklat. Okey, so dekat sini dah menunjukkan ciri kepada coklat ni iaitu dia besar dan yang ni kecil. Kemudian rasanya adalah manis. Okey. So dua contoh yang cikgu telah berikan. Kalau murid perhatikan, mudah je kita sebenarnya kita nak kenal pasti ciri atau keadaan sesuatu kata nama. Kata nama yang kita gunakan tadi adalah bunga dan juga coklat. Okey. Apa lagi yang ada? Contoh yang lain adalah tudung cikgu kan. Tudung cikgu berwarna biru. Okey. Baju cikgu pun berwarna biru. Okey, mari kita lihat jenis-jenis kata adjektif. Okey, kata adjektif ada 9. Okey. Yang pertama, kata adjektif jenis sifatan atau keadaan. Yang kedua, kata adjektif jenis warna. Yang ketiga, kata adjektif jenis ukuran. Yang keempat, kata adjektif jenis bentuk. Yang kelima, kata adjektif jenis waktu. Yang keenam, kata adjektif jenis jarak. Yang ketujuh, kata adjektif jenis cara. Yang ke-8, kata adjektif jenis perasaan. Dan yang ke-9, kata adjektif jenis panca indera. Ya, Putri. Tak, kita tak akan belajar semua pada hari ini. Kita hanya akan meneroka dengan lebih mendalam 3 jenis kata adjektif sahaja. Yang lain tu kita akan pelajari pada sesi kelas yang akan datang. Okey. Apa dia 3 kata adjektif yang ingin kita pelajari hari ini? Cuba murid-murid buka buku teks muka surat 36. Okey. Lokman, apakah kata adjektif yang ingin kita pelajari pada hari ini? Cuba tengok dekat musi silik tu. Ya, yang pertama, kata adjektif jenis sifatan atau keadaan. Yang kedua, kata adjektif jenis warna. Yang ketiga, kata adjektif jenis ukuran. So hari ini kita akan berkenalan dengan 3 jenis kata
adjektif ini. Jom kita berkenalan dengan kata adjektif yang pertama. Okey, kata adjektif yang pertama adalah kata adjektif sifat atau keadaan. Apakah dia? Okey, mari kita lihat maksudnya. Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu, kata nama atau frasa nama. Contoh dia, baik, berani, tegas, bodoh, rajin dan cerdik. Ini contoh saja. Sebenarnya banyak lagi. Contoh dia garang kan. So banyak lagi kata adjektif jenis sifat atau keadaan yang boleh kita terokai, boleh kita senaraikan. Okey. Selepas ini. Okay. Mari kita tengok contoh ayat yang telah cikgu sediakan untuk murid-murid. Okey, ayat yang pertama, budak baik selalu dipuji. Jadi perkataan yang cikgu gariskan iaitu baik adalah kata adjektif. Okey, budak adalah kata nama. Okey, so baik ni menerangkan kata nama budak. Okey, ayat yang kedua, anak Pak Mat sangat cerdik. Jadi di sini kata adjektifnya adalah cerdik. Okey, cerdik ni menceritakan tentang anak Pak Mat. Anak Pak Mat ni adalah kata nama. Okey, pegawai tentera itu sungguh berani. Okey, di sini berani yang cikgu gariskan adalah kata adjektif yang menerangkan tentang pegawai tentera. Pegawai tentera adalah frasa nama. Okey, so dekat sini boleh nampak tak? Sebenarnya kata adjektif ni mudah je. Dia menceritakan tentang sifat atau keadaan seseorang itu. Okey. Kata nama, contohlah awak tengok nampak semut. Semut sangat kecil. Itulah maksud dia. Okey, mari kita lihat kata adjektif yang kedua yang kita akan pelajari pada hari ini. Iaitu kata adjektif warna. Kata adjektif warna ni adalah kata adjektif yang paling mudah untuk murid-murid faham dan kenal dia. Okey. Kata adjektif warna menunjukkan warna sebagai unsur keterangan sesuatu kata nama atau frasa nama. Okey, contoh yang cikgu bagi, merah, biru, hijau, putih, kuning, kelabu. Banyak lagi warna kan. Ungu, orange. Okey. Tu contoh-contoh warna. Okey. Mari kita lihat ayat yang cikgu telah bina untuk murid-murid lebih faham. Okey, ayat yang pertama, baju merah itu kepunyaan adik saya. Okey, dekat sini cikgu gariskan warna perkataan. Ya, betul Puteri, merah. Okey, merah tu menceritakan tentang baju. Baju. Baju merah. Baju itu berwarna merah. Dia menceritakan baju tu warnanya merah. Kepunyaan adik. Okey. Okey, ayat yang seterusnya, tubuhnya diselabuti selimut putih. Ahmad. Kata adjektif dia apa? Putih. Putih tu menceritakan tentang siapa? Apa dia? Tubuhnya. Tubuhnya. Betul ke tak? Ya, Umairah. Salah. Jadi menceritakan tentang siapa putih tu? Tentang selimut. Okey. Tentang selimut. Bukan tentang tubuh. Okey, yang ketiga. Buah apel berwarna hijau dan merah. Ya, Aisyah.
Oh, awak suka buah apple warna hijau. Kenapa awak suka buah apple warna hijau? Oh, kerana rasa dia masam. Oh, awak suka yang berasa masam ya. Okey, ada tak yang sini yang suka buah apple warna merah? Oh, ramai. Kenapa suka buah apple warna merah? Oh, kerana rasanya manis. Oh, nampak kat situ perbezaannya kan? Ada apple hijau dan ada apple merah. Ada suka hijau, ada murid-murid yang suka warna merah. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, mari kita teruskan dengan kata adjektif yang ketiga. Kata adjektif yang ketiga jenisnya adalah ukuran. Menunjukkan ukuran sebagai unsur keterangan kata nama atau frasa nama. Jadi kata adjektif ukuran ni dia tentang unsur mengikut ukuran. Okey, ukuran ni maksudnya size. Okey, contoh dia besar, nipis, labuh, tebal, tinggi, renek, panjang. So ini adalah contoh kata nama ukuran. Okey, jom kita lihat ayat yang cikgu telah bina. Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia. Perkataan tinggi di sini adalah kata adjektif yang menerangkan tentang gunung kan. Gunung apa? Gunung Kinabalu. Okey. Seterusnya, emak membalut luka adik dengan kain nipis. Apa dia Ahmad? Nipis, betul. So nipis ni menerangkan tentang kain. Okey, kain yang digunakan oleh emak tu adalah nipis. Okey, kemudian yang ketiga, pembaris panjang itu dipatahkan oleh adik. Apa dia Luqman? Ya, betul, panjang. Okey, panjang tu menerangkan tentang pembaris. Okey, pembaris panjang itu dipatahkan oleh Luqman. Betul ke? Tak kan? Okey, cikgu gurau je. So dalam kelas kan ada pembaris kan. Selalu cikgu masuk ke dalam kelas. Cikgu tengok pembaris tu bergerak-gerak kan. Kejap atas meja lah, kejap tergantung lah kan. Jadi kadang-kadang tu ataupun pernah tu cikgu masuk tengok pembaris tu dah patah. Bila ditanya siapa yang mematahkan pembaris tersebut, masing-masing tak mengaku. Okey. So pembaris panjang. Okey, panjang tu adalah kata adjektif kepada pembaris. Okey, setakat ni boleh faham murid-murid? Boleh kan? Mudah je kan? Tak susah pun. Dia apabila kita nampak sesuatu, kita tengok ciri-ciri dia. Bila dah kenal pasti ciri-ciri, barulah mudah untuk kita bina ayat berkaitan dengan keadaan atau benda tersebut. Kalau nampak tudung cikgu, hari ini cikgu memakai tudung berwarna biru. Kita menceritakan tentang kata adjektif warna. Okey. Sekarang murid dah faham. Mari kita pergi ke latihan yang seterusnya, aktiviti seterusnya bersama dengan Cikgu Azliza. Okey. Cikgu harap penerangan cikgu ni dapat membantu murid-murid dalam aktiviti yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, aktiviti pembelajaran kita seterusnya ialah bina ayat. Jadi, kalian perlu buka muka surat 36. Baik, pada muka surat 36 ini ada 5 gambar dan mempunyai 5 situasi yang berbeza. Dan pada setiap gambar tersebut ada kata adjektif yang telah pun diberikan. Jom kita tengok satu persatu ya. Baik, gambar pertama kata adjektifnya ialah putih nipis, hitam tebal. Gambar yang kedua panas. Gambar yang ketiga kata adjektif nyaman dan pandai. Gambar yang keempat kata adjektif segar. Dan gambar yang terakhir, gambar kelima ialah kata adjektif sihat dan cergas. Jadi hari ini
kita bersama, terutamanya kalian lah. Okay, kalian secara individu akan bina ayat. Dan bina ayat berdasarkan situasi pada gambar dan ayat kalian perlu dimasukkan kata adjektif yang diberikan. Mesti ramai ni ni. Dengan muka keliru ni, nak buat ayat macam mana? Tak apa, cikgu akan permudahkan. Okay, kita akan buat satu persatu langkahnya supaya kalian lebih mahir. Jadi, untuk membina ayat yang gramatis, okay, cikgu pernah maklum sebelum ni, tahun lepas cikgu ajarkan. Ayat gramatis itu perlu ada kata hubung dan perlu lebih daripada 8 ayat. Tapi nak guna macam mana? Nak buat macam mana? Kita gunakan formula skop. Betul. Ada yang ingat tu. Okey, kita gunakan formula skop. Okey, nampak dah? Macam ada nampak dah sedikit. Datang sikit memori-memori yang dilupakan tu kan? Okey, skop. Okey, skop S untuk apa? S untuk subjek. Siapa? Nama, watak. Okey, K, kata kerja. Betul. Kata kerja. Maksudnya, buat apa? Apa yang dilakukan oleh subjek tadi. Seterusnya, O, objek. Jika ada, okey, ada ayat yang tak ada objek. Dan yang terakhir ialah perluasan ayat. Dan perluasan ayat itu dalamnya ada, okey, kata tanya mengapa. Dan ada bila, juga di mana. Okey, mengapa? Kerana 3 perkara inilah yang akan meluaskan ayat anda. Perluasan ayat anda, memanjangkannya. Okey. Dan jangan lupa, dalam mengapa ini perlu ada kata hubung. Dan kata hubung yang saya selalu pesan, okey, suka. Saya tulis kat sini lah ya. Suka. Sukai. Sukai. S, supaya. U, untuk. K, kerana. A, agar. Dan Y, yang. Yang terakhir apa? Yang. Okey, baik. Jadi, perlu ada salah satu daripada kata hubung ini di dalam setiap ayat. Okey, baik. Untuk gambar yang pertama, kita terus pergi ya. Untuk gambar yang pertama, okay, kita buat bersama-sama. Okey, gambar yang pertama, okay, nampak ada seorang wanita, seorang budak lelaki, ada kata adjektif yang putih, nipis, hitam, tebal. Okey, saya buat yang putih nipis dulu. Okey, kita buat putih nipis. Okey. Sebelum tu kita ambil kata kerjanya. Putih nipis tu berkaitan dengan apa? Baju, betul. Jadi baju tu kita pakai, betul. Jadi memakai. Saya letakkan di bahagian kata kerja memakai. Siapa yang memakai? Kita ambil kat satu nama dia. Kita ambil ibu lah. Okey, kita ambil ibu. Kakak lah ya, kakak. Okey, kakak. Jangan lupa, okey, ni kena huruf besar. Kadang-kadang cikgu pun lupa. Di awal ayat, perkataan pertama mestilah huruf besar. Kakak memakai. Memakai apa? Semestinya memakai baju. Baju. Okey, kakak memakai baju. Kita masukkan kata adjektifnya. Putih. Memakai baju berwarna putih. Okey, pakai baju berwarna putih yang nipis. Yang nipis. Okey, tak cukup ni. Kita pilih. Bila atau di mana? Ambil bila atau di mana? Di mana? Ketika keluar rumah. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, jadi kata adjektif yang pertama cikgu dah pun beri. Tapi cikgu nak pagarkan dia supaya lebih jelas.
Maaflah ya, garisan cikgu ni garisan tangan semua je ni. Sengit-sengit sikit, tak apalah ya. Okey, cikgu dah selesai dan cikgu tutup. Ayat pertama selesai. Okey, kita pergi ke ayat yang kedua. Okey, iaitu kata adjektifnya hitam, tebal. Okey, kita namakan dia. Sebab tadi watak tak ada nama kan? Kita namakan dia. Ahmad. Okey, Ahmad. Ahmad. Okey. Kata kerja sesuai dengan kata adjektif, kita memakai. Kita ambil balik. Memakai. Memakai. Okey. Memakai apa? Baju. Okey, memakai baju. Kita ambil hitam, tebal. Berwarna hitam yang tebal bila semasa bermain. Selesai. Selesai kata adjektif. 4 kata adjektif pada gambar yang pertama. Okey. Baik. Cikgu tutup kotak. Diharap ayat pertama dan ayat yang kedua ini dapat membantu anda untuk lebih mahir untuk membina perkataan ayat untuk gambar yang kedua. Okey, untuk gambar yang kedua, cikgu bagi anda masa 1 minit untuk fikirkan, binakan ayat yang menggunakan formula yang cikgu beri, kemudian kongsikan bersama dengan cikgu. 1 minit dari sekarang. Teruskan Ahmad. Jangan sembang sangat. Okey. Fatimah tu macam dah ada jawapan kita Fatimah. Tunggu, sabar dulu. Okey. Kita lihat kat situ. Okey. Ada ayah tangan tu buat tu melambai-lambai ke? Kan? Tengok abang ke tu? Bakar sampah, ada kata adjektifnya panas. Okey. Baik. Okey, dah siap kot. Okey. Okey, Linda. Silakan Linda. Nampak macam Linda beria sangat tangan dia tu. Okey, silakan Linda. Cuba. Salah tak apa. Cuba saja. Ayah Okey, ayah teruskan. melarang abang membakar sampah semasa cuaca panas. Betul. Sempurna ayat tu. Okey, kita teruskan. Cikgu tulis terus ya. Sekali lagi Linda, apa tadi? Ayah melarang abang membakar sampah semasa cuaca panas. Okey, ayah melarang abang membakar sampah semasa cuaca panas. Jangan lupa noktah. Jadi dia ayat ni tadi, apakah kata adjektifnya, Linda? Membakar sampah semasa cuaca panas. Okey, kata adjektifnya? Cuaca. Bagus, Tanya. Okey, kita tutup kotak. Kenapa cikgu tutup kotak? Supaya menandakan cikgu dah selesai 3 ayat. Okey, baik. Seterusnya, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni ada 2 kata adjektif. Okey, ada orang yang mungkin boleh buat terus 2. Ada yang kena buat satu-satu. Tak apa, cikgu tengok dulu. Siapa ayat yang mungkin sesuai gramatis. Cikgu akan ambil ayat dia lah. Okey, seperti biasa, cikgu bagi masa 1 minit untuk bina ayat. Dipersilakan. Okey. Ada kipas berpusing. Ada 3 orang. Okey, boleh gunakan watak-watak yang ada. Mereka bermain di mana, bila,
Okey, boleh ambil segala ciri-ciri yang ada pada situasi ni, pada gambar ni. Okey. Bagus Nisha. Nisha dengan Anis tu apa ni? Bersama-sama ini ayat. Bagus. Cikgu tak ada masalah. Kalau kalian nak berbincang dengan kawan, tak ada masalah. Yang penting adab dalam kelas jaga. Okey. Jangan bersembang perkara yang tidak perlu di luar waktu, di luar perkara pembelajaran. Okey, dah 1 minit rasanya. Okey. Baik. Dah? Dah. Okey. Okey, Najwa. Najwa. Okey, Najwa nampak malu-malu. Cikgu kalau orang malu-malu ni cikgu suka sangat panggil supaya membina confident apa? Keyakinan lah. Apa cikgu. Okey, teruskan Najwa. Najwa nak gabung dua-dua ke nak salah satu? Salah satu. Okey, silakan. Ali dan adik-adiknya bermain di dalam bilik yang nyaman. Oh, sekali lagi. Ali dan adik-adiknya bermain di dalam bilik yang nyaman. Bagus. Okey, cikgu ambil ayat tu. Okey. Ali dan adik-adiknya bermain. Okey, bermain tidak ada objek, biarkan. Bermain apa tadi, Najwa? Bermain di dalam bilik yang Di nyaman. dalam bilik yang nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cantik. Okey, dan kata adjektifnya apa? Nyaman. Okey, kata adjektifnya nyaman. Bagus. Okey, tepukan. Kita berikan tepukan. Tuan Najwa. Najwa ni pemalu orangnya. Bila dia jawab tu cikgu rasa macam bangga sangat. Terima kasih Najwa ya. Okey, cikgu tutup. Okey. Cikgu padam yang formula suka ni. InsyaAllah nanti kita bincang. Kalau tak apa-apa ingat tu boleh tanya cikgu masa dalam perbincangan. Ya. Okey. Dah sikit lagi tak muat. Okey, seterusnya untuk gambar yang masih gambar yang ketiga. Pandai, belum lagi pandai. Okey. Pandai pun cikgu bagi masa 1 minit. Okey, 1 minit untuk kalian bina ayat yang ada kata adjektif pandai. Silakan. Dia tahu, cikgu tahu awak tahu jawapan. Tapi tunggulah kawan-kawan. Jangan bising sangat. Sian kawan-kawan perlukan perlukan ketenangan, berfikir supaya dia fokus. Okey, kita hormati kawan-kawan kita. Okey? Okey. 1 minit saya lagi 10 saat. Tak payah kira. Dalam hati sudah. Okey. Baik, tamat, Ted. Okey, seterusnya. Ya, saya tahu. Teruskan. Lina. Lina. Masukkan, bina ayat yang ada perkataan pandai. Adjektif pandai. Ali dan Ayu bermain catur pada waktu lapang kerana mereka pandai bermain catur. Ya Allah, betul sangat. Satu kelas, kita tepukan, kita beri tepukan. Cikgu ingat tadi dia nak bergurau senda dengan cikgu, ingat dia nak main-main. Rupanya betul, dia dah siap. Ayatnya betul pula tu. Okey. Sekali lagi, Lina, apa tadi? Ali dan Ayu bermain. Ali dan Ayu bermain catur
Bermain. Yang ini yang ramai tak tahu. Selalu kalau sebut tadi cikgu dengar yang bisik-bisik cakap chess, chess, chess. Chess tu bahasa Inggeris. Catur dalam bahasa Melayu. Bagus Lina. Cakna tentang hal itu. Bermain catur. Okey, bermain catur. Pada waktu lapang. Pada waktu lapang. Okey. Kerana mereka pandai bermain catur. Kerana mereka pandai bermain catur. Alhamdulillah. Okey. Kita tutup kotak menandakan selesai. Gambar yang ketiga. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gambar, walaupun kita ada baru sampai 3 gambar, tapi kita dah bina 5 ayat. Alhamdulillah. Okey. Baik, tinggal lagi 2 gambar sahaja. Okey. Syura mana Syura? Syura di belakang kan? Syura nampak tak yang cikgu tulis ni? Boleh jelas ya? Jelas nampak ya? Okey, bagus. Okay, kalau siapa yang tak jelas, boleh angkat tangan maklumkan dekat cikgu. Nanti cikgu akan ubah supaya besarkan tulisan. Okey, seterusnya gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat ni cikgu bagilah. Cikgu pula teringin pula nak bina ayat. Gitu. Okey. Cikgu ambil ibu. Okey. Ibu membasuh. Okey, membasuh. Membasuh apa? Membasuh muka. Ibu membasuh muka. Okey, membasuh muka agar berasa segar. Cikgu rasa terfikir benda tu dia nak buat, tapi bila cikgu fikir dia tak cukup 8. Ibu membasuh muka agar berasa segar. Baru 6. Jadi cikgu fikir. Cikgu nak tambah lah. Cikgu nak tambah menggunakan air. Supaya ayat cikgu menjadi gramatis. Okey. Menggunakan air agar berasa segar. Okey. Baik, dan untuk gambar yang terakhir dan ayat yang terakhir, cikgu rasa yang gambar terakhir tu boleh digabungkan kata adjektifnya. Ya, cikgu tahu. Tak sabar-sabar sangat. Okey. Liza. Boleh Liza? Liza yang terakhir yang dah merajuk dah tu, dah tarik muka. Okey Liza, ayat yang terakhir tu. Cikgu nampak dia saja je siapkan yang ayat terakhir tu. Sebab dia nak rebut peluang tu. Bagus. Okey Liza, teruskan. Aminah minum air putih supaya badannya menjadi sihat dan cergas. 9 perkataan. Bagus. Saya tulis. Apa tadi? Aminah. Aminah minum air. Ulang sekali lagi Liza. Aminah minum air. Air putih. Putih. Air putih. Dekat objek ya. Air putih. Okey, silakan. Supaya badannya menjadi sihat dan cergas. Badannya menjadi sihat dan cergas. Bagus Liza. Penutup ayat yang terakhir, gambar yang terakhir. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan, okey, kita telah pun siap membina ayat daripada gambar yang diberikan, situasi yang diberikan, dan juga telah masukkan juga kata-kata adjektif yang telah diberikan ke dalam ayat yang kita bina tadi. Okey, itu saja. Okey, alhamdulillah masing-masing sudah boleh membina ayat. Okey, ada dekat situ. Sebelum ni kita dah belajar, kita telah membina. Kalian telah berjaya membina 7 ayat berdasarkan perkataan yang diberi
yang terdapat dalam buku teks. Okey, sebelum saya menamatkan kelas pada hari ini, saya nak tanya, apakah perkara yang telah kalian belajar pada hari ini? Yang pertamanya berkaitan dengan apa? Okey, Amina, berkaitan dengan apa? Okey, bagus. Berkaitan dengan jerebu. Okey, bagus. Okey, dalam cerita pasal jerebu tu, apa yang isi yang kita dapat? Yang kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan faktor jerebu. Ali, apa faktor jerebu yang pertama? Ali, terima kasih Ali. Membakar apa Ali? Membakar secara terbuka, ataupun kita boleh cakap pembakaran secara terbuka. Biasanya pembakaran secara terbuka ni dibuat di tapak pelupusan sampah. Okey, tapak pelupusan sampah. Jadi kena benda yang boleh kita recycle, kita boleh recycle ya. Asingkan antara sampah yang boleh diguna semula, boleh dikitar semula, dan benda yang boleh dibuang. Alright. Yang kedua, Fatimah. Yang kedua ialah asap perindustrian. Okey, asap, betul. Asap dari kilang perindustrian ya. Setiap kilang seharusnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam melepaskan asap ke udara ya. Mereka ada had-had asap yang boleh dilepaskan ya. Kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap kilang yang gagal mematuhi peraturan ini. Okey, yang ketiga. Bagus, hutan terbakar. Kebakaran hutan. Biasanya kebakaran hutan ini berlaku di tempat yang cuacanya panas dan kering ya. Cuacanya panas dan kering. Ia lebih menyebabkan mudah berlakunya kebakaran. Daun-daun kering bila terlalu panas boleh terbakar. Ada kes-kes semak kawasan lalang yang terbakar sebab dah kering semua kan. Lepas tu ada yang baling ataupun yang tidak bertanggungjawab, membaling putung rokok dan boleh mengakibatkan kebakaran hutan. Seterusnya, apa lagi? Seterusnya ialah asap kenderaan juga boleh mengakibatkan jerebu. Okey, seterusnya kita belajar berkaitan dengan, ya betul, apa yang perlu kita lakukan, tindakan yang kita perlu lakukan semasa jerebu. Ya Ahmad, yang pertama kita kena buat apa? Banyakkan minum air kosong ya. Banyakkan minum air kosong, kurangkan air manis ya, air kosong. Yang kedua, Daud. Okey, yang kedua ialah memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Jika ada kepentingan ataupun keperluan yang kita perlu selesaikan, keluar mesti pakai pelitup muka yang sesuai ya. Tak boleh yang jarang, tapi yang sesuai dan yang tidak membahayakan. Seterusnya ialah apa? Bagus, Fawaz. Mengelakkan aktiviti di luar rumah. Kena kurangkan bermain di luar rumah. Kenapa? Kena jaga kesihatan ya. Kena jaga kesihatan. Perlu ikut, perlu cakna ambil berat. Kenapa? Kena jaga kesihatan. Allah yang bagi kesihatan tu. Kita kena syukur dan kena tahu cara untuk menjaga kesihatan diri kita supaya senang untuk beribadah. Okey. Alright. Jadi sekarang apa yang kalian kena buat ialah keluarkan buku tata bahasa dan buka buku teks tadi, muka surat 36, salin yang telah dibaca tadi, salin dalam bentuk peta minda ya.
salin, faktor dan tindakan dalam bentuk peta minda. Yang kedua ialah salin ketujuh ayat tadi yang ditulis dalam papan di papan putih. Okey. Apa lagi yang telah kita belajar pada hari ini? Betul, kata adjektif. Kata adjektif boleh terdapat di sekeliling kalian. Warna, dinding warna oranye. Papan putih. Cantik. Gemuk. Okey, bagus. Rajin. Penyayang, warna, rupa, bentuk dan sifat. Okey, boleh? Saya akan bagi masa untuk kalian menyalin yang bahagian di bawah ini dan juga salin ketujuh ayat yang telah dibincangkan. Boleh keluarkan buku tata bahasa. Untuk menulis ayat, mesti memulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Ya, sila kemaskan tulisan, cantikkan, kemaskan dan tulis dengan betul. Ya, tulis tarikh dan hari dan salin. Okey, siapkan kerja. Tak usah bersembang, siapkan kerja, selesaikan. Buat yang bawah tu. Buat peta minda. Okey. Terima kasih kerana dah siapkan kerja. Jadi, mesti jaga kesihatan. Dan kesihatan itu perlu kita syukuri dan kita jaga betul-betul supaya mengelakkan jatuh sakit. Ya, nak solat, ambil wuduk 5 kali sehari untuk mengelakkan dan melakukan sunnah semasa berwudu. Okey, kerja rumah antum adalah buku hebat muka surat 22 dan siapkan, sila hantar besok pada masa bahasa Melayu, dan jika ada masalah boleh bertanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih.